Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk Kesepaduan Sosial Pembangkit Perpaduan Nasional di Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 6 ahli kumpulan iaitu Fatin Nadir Rahmati Salam, Muhammad Naif Nabahan bin Muhammad Rozi, Nur Fadilah Izzati Muhammad Alwin Wong, Nur Aniza binti Jani, Nur Daifina Arifah binti Abu Hanifah dan Siti Nur Hidayah binti Jaafar Kamal. Sejarah perkembangan kepelbagaian kaum dalam Malaysia bermula sejak zaman sebelum merdeka lagi. Malaysia atau Tanah Melayu dahulunya terdiri daripada orang Melayu dan orang asli majoriti. Zaman Kesultanan Melayu Melaka melalui zaman pra-kolonial di mana Selat Melaka merupakan tempat bermulanya proses interaksi antara budaya. Seterusnya, zaman imperialisme berlaku daripada tahun 1509 sehingga 1824 di mana Portugis dan Belanda menjajah Tanah Melayu demi kepentingan ekonomi. Diikuti zaman kolonial di mana bermula proses migrasi di bawah penjajahan British dengan kemasukan orang Cina dan India sebagai buruh demi kepentingan ekonomi. British juga telah turut mencampur tangan dalam politik, demografi serta corak pemerintahan Tanah Melayu. Pada tahun 1959, Tanah Melayu diisytiharkan merdeka dan bermulanya zaman pasca kolonial dengan kepelbagaian kaum di bawah satu negara. Menurut Hussein Haji Ahmad dan Haniza Abdul Hamid, perpaduan ialah satu keadaan sosial di mana rakyat terdiri daripada pelbagai kumpulan etnik, kepercayaan agama dan kawasan wilayah yang hidup bersama secara aman di bawah satu negara Malaysia. Dalam konteks masyarakat Malaysia, perpaduan merupakan satu keadaan di mana masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, budaya dan agama hidup dalam keadaan aman damai tanpa diskriminasi antara satu sama lain. Kerajaan telah mengambil langkah dan menjalankan pelbagai usaha bagi mencapai perpaduan antara masyarakat Malaysia yang diidamkan. Pada tahun 1969, peristiwa 13 Mei berlaku di mana melibatkan konflik perkauman. Perihal tersebut menjadi pencetus kepada kerajaan untuk mengambil langkah bagi menangani isu perpaduan. Rukun negara telah digubal dan diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Rukun negara digubal bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh antara kepelbagaian kaum serta masyarakat dalam Malaysia. Pada tahun 1971, dasar ekonomi baru diperkenalkan bagi mewujudkan perpaduan negara melalui pengurangan perbezaan dari segi ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Bagi mewujudkan masyarakat yang maju dari segi sosial, ekonomi dan teknologi, kerajaan telah memperkenalkan Dasar Sosial Negara pada 2003, diikuti dengan Dasar Keselamatan Negara pada 2017, Dasar Komuniti Negara dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan di mana kedua-dua dasar tersebut diperkenalkan pada tahun 2019. Terkini merupakan Dasar Perpaduan Negara yang diperkenalkan oleh Tan Sri Datuk Haji Mahidin. DPN adalah dasar yang pertama negara khususkan kepada pengukuhan perpaduan dan integrasi nasional. Kita akan meneruskan pembentangan ini dengan sejarah perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Seperti yang kita sedia maklum, negara kita merupakan sebuah negara yang istimewa kerana rakyatnya yang berbilang kaum dan bangsa. Ini semua adalah berikutan kesan daripada penjajahan pada ketika dahulu. Dipercayai, kehadiran kuasa imperialis membawa dimensi baharu dalam konteks sosioekonomi masyarakat di Malaysia. Untuk pengetahuan semua, negara kita yang dikenali sebagai Tanah Melayu pada ketika dahulu, iaitu negeri Melaka, merupakan tempat perkumpulan segala dagang kerana kedudukan yang strategi. Justru itu, ramai para pedagang telah datang ke Melaka dari serata pelosok dunia dan hal ini menyebabkan wujudnya pertembungan antara budaya dan bangsa. Seterusnya, saya akan jelaskan sedikit zaman di mana Tanah Melayu berada dalam era penjajahan, iaitu pada tahun 1511. Melaka telah jatuh ke tangan Portugis dan dari situ bermulalah era Tanah Melayu dikuasai dan dijajah oleh kuasa luar. Akibat daripada penjajahan tersebut, kuasa luar telah menguasai ekonomi di Tanah Melayu. Pihak Inggeris juga telah mulai membawa masuk imigran Cina untuk mengawal industri biji timah
dan juga mereka membawa masuk buruh dari India untuk menguasai industri getah di negara kita. Disebabkan buruh dari China dan India yang datang ke tanah Melayu, telah terjadi proses asimilasi apabila ada di antara mereka yang telah selesa dan telah terbiasa dengan budaya kita, dan juga ada di antara mereka yang telah menetap di tanah Melayu dengan berkahwin dengan warga tempatan. Setelah sekian lama mereka berada di negara kita, maka negara kita telah didiami masyarakat berlainan kaum dan bangsa sehinggalah ke hari ini. Namun begitu, bukanlah mudah untuk bersatu apabila terdapat perbezaan antara satu sama lain. Kemuncak masalah perkauman antara kaum di negara ini telah tercetus pada 13 Mei 1969 yang merupakan titik sejarah hitam di Malaysia apabila terjadinya rusuhan kaum susulan pilihan raya umum apabila ada di antara orang bukan Melayu yang menyuarakan rasa tidak puas hati akan isu-isu sensitif, iaitu melibatkan isu keistimewaan hak sebagai orang Melayu. Pertelingkahan itu telah mengorbankan nyawa dan kerosakan harta benda yang amat dahsyat dan mengerikan. Kejadian hitam tersebut bermula apabila UMNO yang telah mengadakan perarakan balas mengakibatkan terjadinya pergaduhan yang dahsyat. Mereka turut menggunakan pedang dan parang panjang kerana tidak berpuas hati dengan kaum Cina yang menggunakan provokasi dalam menghina kaum Melayu dengan berarak dengan mengikat penyapu pada gedaan mereka sebagai lambang menyapu bersih kerusi dan lambang mereka singkirkan orang Melayu ke laut. Ini menimbulkan amarah dalam kalangan kaum Melayu kerana penyapu dianggap sebagai sia di dalam adat Melayu. Seterusnya, kesan daripada peristiwa tersebut, kerajaan telah berusaha dengan lebih keras untuk memastikan perpaduan di tanah Melayu tercapai sejak dari itu sehinggalah sekarang. Antara usaha kerajaan adalah dengan memperkenalkan ideologi rukun negara yang telah dikubal, pengenalan dasar-dasar negara, pembentukan rancangan jangka pendek dan jangka panjang untuk negara demi membasmi jurang ekonomi antara kaum, penghasilan simbol-simbol kenegaraan untuk diterapkan dalam masyarakat dan pelbagai lagi inisiatif untuk menjamin perpaduan dan juga untuk menjamin kesepaduan antara rakyat di negara ini. Seterusnya ialah konsep kesepaduan nasional. Kesepaduan nasional adalah merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Namun kini, Malaysia didiami oleh masyarakat yang dinamik, iaitu masyarakat yang mengikuti globalisasi dan peredaran zaman ke zaman. Kesepaduan nasional ataupun sosial adalah dengan merujuk kepada perkongsian norma hidup, persamaan nilai dan kerencaman sosial yang ada di Malaysia. Berikut adalah kepentingan kesepaduan nasional dalam masyarakat majmuk. Yang pertama, ia dapat mengekalkan kestabilan politik. Ia adalah untuk memastikan integriti struktur pentadbiran di Malaysia. Kebanyakan negara luar di Malaysia lebih gemar untuk berurusan dengan pemimpin yang ada di Malaysia. Ini kerana kestabilan politik yang ada di negara kita. Yang kedua, ia dapat meluaskan skop persahabatan dan perdagangan. Pelabur sebagai contoh, pelabur asing yakin untuk melabur di negara kita. Yang ketiga, ia dapat menjamin keharmonian kaum. Dengan adanya perpaduan di Malaysia yang telah mencapai kemajuan yang besar dan melalui perubahan yang pesat. Yang terakhir, ia dapat merapatkan jurang ekonomi antara kaum berdasarkan melalui cadangan. Dapat kita lihat melalui cadangan dasar ekonomi baru yang telah diselesaikan pada ketika dahulu sewaktu Malaysia dilanda peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya beralih kepada peranan masyarakat Malaysia dalam mencapai kesepaduan nasional. Yang pertama, kita mestilah bangga menjadi rakyat Malaysia dan cintai negara kita. Yang kedua, kita hendaklah menjaga dan mempertahankan maruah dan martabat negara. Dan yang ketiga, kita hendaklah mematuhi perlembagaan dan peraturan serta taat kepada raja dan pemimpin. Yang keempat, kita hendaklah peka terhadap isu semasa dan permasalahan bangsa agar kejadian yang tidak diingini berlaku seperti peristiwa terdahulu iaitu peristiwa 13 Mei 1969.
Dan yang terakhir, kita hendaklah bekerjasama untuk menghadapi setiap cabaran di negara ini. Sebagai contoh dapat kita lihat beberapa negeri sekarang telah menghadapi musibah banjir. Oleh itu, kita perlulah bekerjasama untuk membantu antara satu sama lain agar dapat mengeratkan lagi perpaduan yang terjalin dalam masyarakat Malaysia. Menilai cabaran kesepaduan nasional sebagai pemangkin perpaduan nasional di Malaysia. Cabaran kesepaduan nasional melalui perspektif politik. Malaysia telah mengamalkan sistem demokrasi berparlimen. Setiap rakyat Malaysia berhak untuk memilih ahli perwakilan melalui pilihan raya. Ahli perwakilan yang telah dilantik hendaklah menjalankan tugas dengan amanah. Kepelbagaian etnik di Malaysia telah menyebabkan tertubuhnya pelbagai parti politik mengikut etnik masing-masing. Dengan ini, secara tidak langsung telah merancakkan lagi sistem politik Malaysia. Berakhirnya penjajahan Jepun, penduduk tempatan telah mempunyai kesedaran dalam politik negara. Namun begitu, parti politik yang dibentuk hanya mengikut etnik kaum masing-masing dan menjaga hak dan kepentingan etnik masing-masing. Keadaan politik di Malaysia pada masa kini masih lagi membimbangkan kerana cabaran yang dihadapi parti politik adalah keupayaan kepimpinan parti untuk mengharungi dilema yang wujud daripada isu perpaduan parti, isu ekonomi negara dan masa depan parti politik negara. Pihak kerajaan perlu cekap dan pantas menangani pandemik COVID-19 dengan melantik pakar perunding dalam isu sebegini bagi mengelakkan berlakunya isu-isu nasional yang melibatkan kehidupan pelbagai etnik dan kaum tidak berlaku pada masa akan datang. Cabaran kesepaduan nasional melalui perspektif ekonomi. Ekonomi boleh ditakrifkan sebagai ilmu bukan pengeluaran, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan serta masalah keuangan yang berkaitan. Dasar pentadbiran British pada zaman kolonial telah memisahkan kehidupan dan cara hidup kumpulan etnik negara ini. Kumpulan etnik mempunyai bidang kerja yang berbeza. Sebagai contoh, kaum Melayu menjadi petani dan nelayan, orang Cina mencuburi perniagaan dan orang India bekerja di ladang. Dasar pecah dan perintah telah menyebabkan sekatan antara kaum daripada bersatu padu. Peristiwa 13 Mei 1969 telah memberi kesedaran kepada penduduk tempatan. Dengan itu, kerajaan telah merangka satu dasar bersepadu iaitu Dasar Ekonomi Baru, DEB. Matlamat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara melalui dua strategi iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula struktur masyarakat Malaysia. Ekonomi negara semakin terjejas akibat daripada berlakunya penularan wabak COVID-19. Hal ini kerana kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan di seluruh negara menyebabkan kebanyakan premis perniagaan terpaksa ditutup. Kemelesetan ekonomi pada pandemik COVID-19 telah menjejaskan seluruh rakyat Malaysia. Walaupun pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh kerajaan, namun krisis ekonomi sangat tidak memberangsangkan dan ini membuktikan peratus keluaran dalam negara kasar KDNK telah menyusut dengan sangat banyak. Cabaran kesepaduan nasional melalui perspektif sosial. Masyarakat majmuk di Malaysia telah wujud sebelum negara mencapai kemerdekaan lagi. Hal ini kerana kedatangan pedagang dan pendakwah ke alam Melayu. Ini membuktikan bahawa alam Melayu pada sekitar abad ke-15 telah berlaku pertembungan antara masyarakat serata dunia yang menyebabkan pembentukan kepelbagaian bangsa dan agama di alam Melayu. Perbezaan agama dan budaya. Setiap etnik dan kaum mempunyai bahasa, agama dan budaya yang berbeza. Kumpulan etnik utama seperti Melayu, Cina dan India mempunyai sistem hidup yang berbeza dari segi tradisi dan budaya mereka. Kumpulan etnik ini hanya mempertahankan agama, budaya dan tradisi mereka sahaja dengan menganggap etnik mereka adalah yang terbaik dan perlu diamalkan. Sistem pendidikan yang dilaksanakan Malaysia pada masa kini telah dipengaruhi ketika zaman pemerintahan British yang telah memperkenalkan sistem pendidikan mengikut kelompok kaum yang berbeza. Penubuhan sistem pendidikan yang berbeza dari segi agama dan bangsa ini telah menjadikan masyarakat majmuk kurang bergaul dan sukar untuk menerima pendapat yang berbeza dari kaum yang lain untuk mencapai kesepaduan dan kesepakatan dalam sesuatu isu dan masalah. Antara langkah atau usaha yang boleh kita praktikkan bagi memupuk kesepaduan di kalangan rakyat Malaysia adalah dengan menyambut ataupun meraihkan sambutan perayaan kaum di Malaysia secara bersama-sama. Amalan ziarah-menziarah ini bukanlah satu perkara yang biasa bagi masyarakat Malaysia kerana umum mengetahui Malaysia mempunyai pelbagai bilangan bangsa dan budaya. Jadi dengan adanya bilangan bangsa dan budaya yang pelbagai ini, amalan ini ada dilakukan oleh segelintir kaum. Jadi melalui amalan ziarah menziarahi antara sesama kaum ini,
kita dapat lihat perasaan hormat menghormati dapat dipupuk, seterusnya mengeratkan lagi hubungan silaturahim sesama kaum. Di samping itu, budaya ini dapat juga mengeratkan lagi perpaduan apabila kurangnya syak wasangka sesama kaum di Malaysia. Perpaduan kaum di Malaysia juga dapat dikukuhkan lagi dengan adanya aktiviti kemasyarakatan sesama kaum seperti aktiviti bergotong royong yang boleh kita adakan setiap hujung minggu. Contoh lain aktiviti gotong royong adalah dengan membersihkan taman permainan, membersihkan longkang, membersihkan persekitaran rumah jiran ataupun membersihkan rumah ibadat. Jadi menurut Johari Yap, generasi sekarang ataupun zaman sekarang, kebanyakannya penduduk tidak tahu ataupun tidak kenal jiran sesama sendiri. Dan ini bakal mengakibatkan implikasi yang sangat buruk lagi-lagi terhadap masyarakat Malaysia yang terdiri daripada berbilang kaum. Oleh hal yang demikian, salah satu aktiviti yang mungkin ataupun boleh menyatukan serta mewujudkan persefahaman sesama kaum adalah dengan mengadakan aktiviti bergotong royong secara bersama-sama. Seterusnya, dengan menyertai pelbagai acara dan aktiviti yang diadakan pada Hari Kebangsaan, dapat juga memupuk semangat kesepaduan antar kaum. Antara aktiviti yang boleh diadakan adalah salah satu ialah larian kemerdekaan. Kalau kita sebagai pelajar boleh menghias kelas sempena Hari Kebangsaan ataupun juga boleh menghasilkan kain rentang pada Hari Kemerdekaan. Jadi, melalui acara tersebut, ikatan persaudaraan sesama rakyat dapat dikukuhkan lagi serta pemufakatan antara masyarakat pelbagai kaum juga akan terjalin dengan lebih erat. Secara ringkasnya, hubungan yang baik antara setiap kaum amatlah penting bukan sahaja daripada segi perpaduan dan hubungan sosial, malah untuk menjamin keharmonian serta meningkatkan pembangunan ekonomi dan menjamin keamanan negara. Strategi jangka masa panjang yang menekankan dan menggariskan usaha yang berterusan demi memupuk, mengukuhkan dan memelihara setiap lapisan masyarakat di Malaysia. Oleh itu, setiap usaha yang dilaksanakan atau yang sedang dirancang oleh pihak kerajaan haruslah diambil perhatian oleh setiap individu supaya usaha-usaha tersebut dapat dilaksanakan dan direalisasikan dengan cemerlang.